Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Diluman bin Rohaizat. Saya dan rakan saya, Nurul Aina Azika, akan bersama-sama membentangkan kajian kumpulan 4 berkenaan dengan etika pelajar semasa pembelajaran atas talian. Pembentangan ini akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, latar belakang kajian. Yang kedua, latar belakang responden. Bahagian ketiga, analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada Disember 2019, dunia telah dikejutkan dengan wabak COVID-19. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengekang perkara ini daripada terus untuk merebak ke serata Malaysia. Antaranya ialah Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP yang telah dilaksanakan bermula dari Mac 2020. Perkara ini telah menyebabkan pelbagai aktiviti harian terganggu. Ada yang terpaksa ditangguhkan, malah yang lebih teruk, terpaksa dibatalkan. Bagi meneruskan kelangsungan pendidikan negara, kaedah pembelajaran secara atas talian telah digunakan secara meluas dan menyeluruh kerana tenaga pengajar dan pelajar kedua-duanya duduk di rumah. Semasa memulakan kajian kami, beberapa persoalan telah timbul. Pertama, apakah masalah yang dilakukan oleh pelajar semasa pembelajaran atas talian? Kedua, mengapa pelajar tersebut melakukan masalah etika tersebut? Ketiga, bagaimana cara untuk kita mengurangkan masalah etika ini daripada terus untuk berlaku? Oleh itu, kami gariskan beberapa objektif untuk menjawab persoalan tersebut. Pertama, menganalisis masalah etika pelajar ketika belajar secara atas talian. Kedua, mengenal pasti faktor masalah etika tersebut. Ketiga, mengenal pasti cara untuk mengurangkan masalah etika daripada terus untuk berlaku. Berikut adalah latar belakang responden berdasarkan soal sidik yang telah dijalankan ke atas 100 orang responden. Majoriti responden kami datang daripada golongan yang berumur 19 hingga 29 tahun dengan 88% diikuti dengan golongan yang berumur 18 tahun ke bawah dengan 8%. 68% responden adalah perempuan, manakala 32% yang lainnya adalah lelaki. 54% responden berbangsa Melayu, 41% responden berbangsa Cina, 3% berbangsa India dan 1 masing-masing datang dari Brunei dan Iban. Kebanyakan responden kami datang dari golongan siswazah iaitu yang mempunyai pendidikan di peringkat ijazah dengan 69% diikuti dengan matrikulasi, STPM dan SPM ke bawah. Masalah yang pertama adalah pelajar tidak dapat menghantar tugasan dalam tempoh yang telah ditetapkan dengan sempurna. Berdasarkan soal selidik, terdapat 10% pelajar yang mengatakan bahawa mereka tidak pasti sama ada mereka dapat menghantar tugasan dalam tempoh yang ditetapkan. Perkara ini mungkin berlaku kerana terdapat sesetengah pelajar yang tinggal di kawasan yang tidak mempunyai rangkaian internet yang stabil. Perkara ini akan menyebabkan masa yang lama yang perlu diambil untuk memuat tugasan yang diberi. Ini juga bakal menjejaskan masa penghantaran tugasan daripada masa yang sepatutnya. Tidak dapat memberi kerjasama dalam kerja berkumpulan. Dalam soal sidik yang kami lakukan, sebanyak 54% mengatakan mereka bersetuju bahawa mereka dapat memberikan kerjasama. Namun begitu,
masih lagi wujud 8% yang mengatakan mereka tidak bersetuju mereka dapat memberikan kerjasama dalam kerja berkumpulan. Kemungkinan daripada perkara ini berlaku daripada masalah rangkaian internet dan juga masalah jadual peribadi yang berbeza antara satu sama lain yang menyebabkan mereka tidak dapat berbincang bersama-sama kumpulan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh kumpulan masing-masing. Seterusnya, ketidakhadiran ke kelas hingga kelas tamat juga didapati menjadi salah satu kesalahan etika ketika pembelajaran atas talian dijalankan. Berdasarkan graf, masih terdapat responden yang memilih skala 2 iaitu 4% dan skala 1 iaitu 1% ketika ditanya soal tahap kehadiran mereka ke kelas hingga kelas tamat. Masalah ini mungkin berlaku kerana terdapat sesetengah pelajar yang hanya hadir di awal kelas bagi mengisi kehadiran. Setelah kehadiran diambil, mereka memilih untuk keluar dari kelas walaupun sesi pembelajaran masih dijalankan. Hal ini kerana bagi mereka, ketidakhadiran mereka kurang dapat dikesan oleh pensyarah sekiranya mereka keluar berbanding ketika kelas secara konvensional dijalankan. Masalah etika yang seterusnya ialah tidak memberi fokus ketika di dalam kelas. Sayang 1000 kali sayang, sebanyak 32% menyatakan bahawa mereka tidak dapat memberikan perhatian secara sepenuhnya ketika kelas sedang berlangsung. Pelbagai perkara mungkin boleh berlaku, antaranya ialah berbual bersama rakan-rakan, juga bermain permainan game ketika kelas sedang berlangsung. Tambahan lagi, sikap jujur pelajar juga merupakan salah satu kayu ukur kepada munculnya masalah ketidakjujuran dalam menyiapkan tugasan. Namun masalah ini dilihat tidaklah menjadi masalah besar bagi perbuatan yang menyalahi etika di pembelajaran atas talian di Malaysia kerana sebanyak 41% responden yang menyatakan bahawa mereka bersetuju bahawa mereka jujur dalam melakukan tugasan dan 39% responden yang menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju bagi soalan yang sama. Namun yang menjadi kerisauan apabila dilihat 17% responden yang memilih skala 3 iaitu tidak pasti sama ada mereka jujur atau tidak ketika melakukan tugasan. Ini dapat memberikan pandangan bahawa tidak 100% pelajar yang jujur dalam melakukan tugasan. Antara perbuatan yang mereka lakukan adalah mereka memplagiat hasil karya penulis lain. Masalah etika yang terakhir ialah meniru ketika peperiksaan secara atas talian berlangsung. Majoritinya bersetuju bahawa mereka tidak meniru. Namun begitu, cukup pelik apabila terdapat 37% mengatakan mereka tidak pasti bahawa mereka meniru ataupun tidak. Dan juga wujud 5% yang lain yang mengatakan mereka tidak bersetuju bahawa mereka tidak meniru ketika peperiksaan. Mungkin ini disebabkan oleh tiada pengawasan daripada sesiapa ketika peperiksaan berlangsung. Malah Google dan juga pelbagai rujukan lain mudah untuk diakses ketika peperiksaan berlangsung. Faktor yang pertama adalah pelajar mudah berasa terganggu akibat rakan yang sering menghantar mesej kepada mereka walaupun sesi pembelajaran atas talian sedang dijalankan. Melalui hasil dapatan kajian, terdapat 34% responden yang menyatakan sangat bersetuju dan 31% responden yang menyatakan bersetuju bahawa mereka mudah terganggu apabila dimesej oleh rakan semasa pembelajaran sedang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahawa pengaruh rakan sebaya menjadi salah satu isu kepada mudahnya terdorong fokus belajar daripada perkara yang sepatutnya. Bagi pelajar yang tidak mempunyai daya kawalan yang tinggi, mereka lebih terdorong untuk berborak bersama rakan berbanding memberikan fokus kepada pembelajaran. Faktor yang seterusnya, mudah berasa penat dan bosan untuk melakukan tugasan pada awal waktu. Sebagaimana yang kita tahu, sejak pelaksanaan PKP, para pelajar perlu untuk berada di rumah. Ketiadaan ruang yang kondusif menyebabkan mereka kurang rasa berminat untuk melakukan tugasan, malah untuk melakukan ulang kaji pelajaran.
Selain daripada itu, ketiadaan rakan-rakan di sisi juga menyebabkan mereka kurang rasa motivasi untuk melakukan tugasan yang sepatutnya mereka lakukan. Ketiadaan pensyarah ataupun guru yang sukar untuk diakses pada masa kini untuk memberikan bimbingan kepada mereka juga menyebabkan mereka mudah rasa penat dan bosan untuk melakukan tugasan tersebut. Faktor yang ketiga, mempunyai komitmen yang banyak di rumah. Majoritinya bersetuju. Umum mengetahui, sejak PKP dilaksanakan, para pelajar perlu untuk berada di rumah dan ini menyebabkan berlakunya pertambahan komitmen dan tanggungjawab mereka bagi memastikan keadaan di rumah dalam keadaan harmoni dan aman serta tentera. Dengan faktor yang keempat ini, itu faktor yang menyatakan bahawa mereka merasakan tidak perlu beretika ketika sesi pembelajaran atas talian dijalankan kerana tahap keberadaban mereka tidak dapat dilihat oleh pensyarah. Keputusan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar iaitu sebanyak 49% responden yang terlibat dalam kajian ini beretika ketika menghadiri kelas atas talian dan menghormati pensyarah. Faktor ini dikemukakan kerana semasa sesi pembelajaran atas talian, kebanyakan pelajar tidak membuka kamera mereka yang menyebabkan tahap keberadaban pelajar ke pensyarah tidak dapat dikesan. Faktor yang kelima ialah mempunyai masalah jaringan internet. Sebanyak 62 orang daripada 100 orang bersetuju bahawa mereka mempunyai masalah jaringan internet. Kita dapat lihat sahaja bukan sahaja masalah internet, malah masalah capaian internet juga menjadi masalah di negara kita. Sebagai contoh, kes Viviana yang tular di media sosial pada Jun lalu menunjukkan bahawa betapa susahnya sesetengah orang untuk mendapat capaian internet yang pantas serta stabil untuk menghadiri kelas dan pembelajaran secara atas talian. Antara langkah bagi mengatasi masalah etika adalah dengan adanya rakan yang fokus dan aktif di dalam kelas. Berdasarkan graf, terdapat 40% responden yang menyatakan sangat bersetuju dengan adanya rakan yang fokus dan aktif menjawab di dalam kelas yang menjadi penyumbang kepada mereka untuk turut menjadi fokus dan aktif. Secara amnya, rakan-rakan memang menjadi salah satu penyumbang kepada terbentuknya sahsiah individu seseorang pelajar. 45% responden menyatakan bahawa mereka bersetuju dengan adanya pengaruh rakan yang positif yang menjadi penyumbang kepada etika dan peradaban yang baik semasa proses pembelajaran atas talian. Kedua yang dicadangkan ialah berkaitan dengan perancangan masa. Seramai 92 orang daripada 100 orang responden bersetuju bahawa perancangan masa penting untuk mereka. Kita dapat lihat, sekiranya seseorang itu boleh untuk merancang masa mereka dengan sangat teliti, mereka bukan sahaja boleh untuk mempunyai masa belajar secara individu, malah mereka juga boleh untuk menempati masa dalam melibatkan diri ketika kerja berkumpulan. Langkah yang seterusnya adalah pelajar perlu bijak membahagikan masa antara tugasan universiti dan tugasan rumah. Berdasarkan data, seramai 57% responden sangat bersetuju bahawa mereka perlu bijak dalam membahagikan masa. Hal ini dapat memberikan pelajar rehat yang cukup supaya mereka dapat menjalani sesi pembelajaran atas talian dengan fokus yang lebih tinggi. Rehat yang mencukupi dapat memberi pelajar fokus yang tinggi agar mereka lebih proaktif dan memberi respon sepanjang pembelajaran atas talian dijalankan. Kesannya, mereka akan dapat memahami dan mengingati ilmu yang diberi dengan lebih baik. Langkah yang seterusnya ialah mendapatkan rehat yang secukupnya untuk sesi pembelajaran yang lebih berkesan. Sebanyak 84%
bersetuju dengan pernyataan ini. Kita dapat lihat, seandainya seseorang itu mempunyai rehat yang mencukupi, terutamanya tidur, mereka akan mempunyai tenaga yang lebih untuk melakukan aktiviti harian umumnya bagi seorang pelajar, iaitu belajar. Langkah yang terakhir adalah dengan wujudnya usaha bagi membantu pelajar yang mengalami masalah jaringan internet semasa pembelajaran atas talian. 42% responden sangat bersetuju, manakala 40% responden bersetuju bahawa menyelesaikan masalah internet adalah signifikan untuk mengelakkan masalah etika seperti ponting. Sebenarnya, beban pembelajaran atas pelajar dapat diselesaikan dengan adanya skim bantuan data internet oleh pihak kerajaan maupun oleh pihak sekolah. Dengan berbuat demikian, pelajar tidak lagi dapat memberikan alasan masalah internet sebagai salah satu alasan mereka untuk tidak hadir ke kelas. Hadirin dan hadirat sekalian, kita dapat lihat, tahun ini sahaja pelbagai perubahan berlaku kerana COVID-19. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Justru, para pelajar dinasihati supaya membina jati diri yang kuat dan kukuh supaya tidak dibawa oleh arus perubahan dunia. Pihak kerajaan, ibu bapa serta guru juga perlulah memainkan peranan masing-masing agar kita dapat memastikan pembelajaran secara atas talian berjalan dengan lancar. Diharapkan agar semua pihak yang terlibat berganding bahu, bekerjasama agar kita dapat memastikan pendidikan negara tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, agar kita dapat meningkatkan ketamadunan manusia, bangsa dan negara ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.